Baik, hadis yang ketiga. Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Ya ke? Okey. Ada yang ketiga, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Mana seolah-olah kita orang Islam ini menjadi mangsa keadaan. Mana seluruh dunia orang-orang kafir datang kerumun kita orang Islam, seolah-olah kita orang Islam tidak mempunyai apa-apa kekuatan untuk menolak. Mana kita menjadi penakut, kita menjadi pengecut. Jadi Nabi SAW menyebut daripada hadis Sauban, qala Rasulullah SAW, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi kata hampir tiba suatu masa, Nabi kata yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan tiba satu masa kepada kamu di mana kamu orang Islam, di mana pada masa itu seluruh bangsa-bangsa daripada seluruh pelosok alam ini akan datang mengurumuni kamu, wahai orang Islam. Nabi kata kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti mana mereka mengurumuni hidangan makanan. Sabar ya, ingat baik-baik. Mana bangsa, mana orang kafir seluruh dunia akan datang mengurumuni kita orang Islam, seolah-olah orang mengurumuni hidangan makanan. Hidangan makanan tu kitalah orang Islam. Yang duduk di persekitaran tu adalah bukan Islam. Mana kita tak boleh nak buat apa-apa. Nak lari tak boleh, nak melindungi tak boleh. Kenapa? Kerana mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai kekuasaan. Maka takut berlaku pada kita pada waktu itu. Lalu faqala qailun, lalu para sahabat bertanya baginda Nabi, wa min qillati nahnu yauma izin, ya Rasulullah, apakah disebabkan jumlah orang Islam pada waktu itu terlalu sedikit menyebabkan bangsa-bangsa seluruh dunia ini begitu beraninya untuk melawan kita, begitu beraninya untuk memperkotak-katikkan kita orang Islam, kerana jumlah kita orang Islam pada waktu itu sedikitkah bilangannya? Nabi kata qala bal antum yauma idzin katsirun. Nabi kata tidak. Bahkan jumlah umat Islam pada waktu itu adalah amat banyak. Walakinnakum wutha'un kawsa'is saili. Nabi kata banyaknya orang Islam ini laksana buih di waktu banjir. Jadi apabila waktu banjir, cuba kita pergi ke laut. Bila kita pergi ke pantai, kita akan dapati air pantai akan dipenuhi dengan putih-putih. Putih itu adalah buih. Kita tak nak kelihatan lagi air laut yang berwarna biru, yang kita nampak putih. Apa dia? Buih. Mana Nabi kata banyaknya, ramainya umat Islam di akhir zaman ini laksana buih di waktu banjir. Maknanya ramainya. Nak cerita kepada kita ramai umat Islam. Tapi kenapa ramainya umat Islam sekali-kali tidak mempunyai kekuatan untuk menolak segala apa yang dilakukan oleh orang kafir? Cuba kita tengok sekarang, Salman. Cuba kita tengok sekarang. Di Malaysia kita je, orang kafir dengan orang Islam mana ramai? Mana ramai? Mana ramai? Baik, hak datang ke kelab malam dengan datang ke masjid mana ramai? Hak datang ke pasar malam dengan datang ke surau mana ramai? Hak datang mendengar ceramah agama dengan datang untuk berhibur mana ramai? Di situ kita boleh tengok dah. Di situ kita boleh tengok dah. Yang ramai itu siapa dia? Yang ramai itu mungkin suami kita. Yang ramai itu mungkin isteri kita. Yang ramai itu mungkin anak kita. Yang ramai itu mungkin ketiga-tiga. Mana suami pun pergi, isteri pun pergi, anak-anak pun pergi. Ingat baik-baik. Baik, Datuk, kenapa terjadi perkara demikian? Nabi kata kerana dua perkara. Nabi kata kerana dua perkara telah pun berlaku pada kamu. Yang pertama, wala yang zi'annallah min suduri aduwikumul bahamata minkum. Yang pertama, Allah Ta'ala cabut sifat kegerungan yang sepatutnya ada dalam hati musuh-musuh Islam terhadap kamu orang Islam. Asalnya musuh-musuh Islam ni dalam hati dia gerung, dia takut ke asal dia. Bila dia tengok orang Islam ni, hati musuh agama memang terlalu takut. Kenapa? Sebab orang agama ni semangat agama dia terlalu tinggi. Semangat kepengorbanan dia terlalu kuat. Sehingga sampai bulan Ramadan mereka sanggup berpuasa selama
Sebulan bulan Ramadan. Mana ada di kalangan orang-orang kafir yang sanggup berbuat demikian? Tak sanggup. Walaupun orang Kristian. Apa nama ni yang puasa tu apa dia? Pakai keling. Yalah. Agama ke apa dia? Tak tahu agama kamu. Tak tahu juga. India. Orang India dia berpuasa. Tapi dia berpuasa dengan hanya tidak makan makanan yang berdarah. Tapi makanan lain boleh. Mana puasa apa macam tu. Kita orang Islam puasa langsung tak boleh makan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Daripada naik matahari hingga jatuhnya matahari. Lama. Kita orang Islam pula diajar oleh Islam. Jangan kita menjadi manusia yang rakus dengan keduniaan. Apabila kita ada sumber keuangan kita hendaklah diagih-agihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Itu diajar oleh Islam. Dalam agama lain tidak diajar. Orang Islam diajar supaya kita tidak menjadi kedekut. Orang Islam diajar supaya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebab itulah musuh-musuh Islam melihat kepada produk Islam ini menimbul ketakutan kepada mereka. Kenapa? Dalam agama mereka tidak diajar ini semua. Tapi dalam Islam diajar. Maka oleh kerana itu, sepatutnya musuh-musuh Islam ini gerung kepada kita orang Islam. Allah Ta'ala hilangkan kegerungan itu. Allah Ta'ala cabut dalam hati musuh-musuh Islam. Hilang ketakutan dia apabila melihat kita orang Islam. Kenapa Aida? Kerana tumpulnya orang Islam. Orang Islam rakus dengan keduniaan. Sama dengan orang-orang dia juga. Kita minat dengan dunia. Orang dia minat dengan dunia. Kita minat untuk melakukan maksiat. Dia minat juga untuk melakukan maksiat. Ya, baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Yang kedua, Allah Ta'ala campak dalam hati kamu orang Islam ini penyakit wahan. Yang pertama, Allah Ta'ala cabut sifat kegurungan yang ada dalam hati musuh. Yang kedua pula, Allah Ta'ala campak dalam hati kita orang Islam ni penyakit wahan. Habis. Mana musuh tak takut kepada kita. Manakala kita sendiri mengalami satu sindrom ataupun satu penyakit virus yang amat berbisa yang dinamakan virus wahan. Kalau sekarang orang takut dengan COVID. Oh, takut kepada COVID ni Aida. Takut kepada COVID. Dia tak takut dengan penyakit wahan. Penyakit wahan sebelum Allah Ta'ala datangkan COVID, Allah Ta'ala datang lama dah penyakit wahan ini. Lalu para sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah. Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitu cinta kepada dunia berlebihan dan takut kepada kematian. Benci kepada kematian. Mana kepada dunia kita cinta? Dunia ni nak cinta kepada dunia. Aida Kak Zuraida tak salah. Abangku Azwan tak salah. Sebab apa? Sebab kita berada dalam dunia. Tak salah. Cuma yang salah ni cinta yang berlebihan kepada dunia. Mana di rumah kita tu ada dah. Keperluan asasi dah cukup dah. Tiba-tiba bila orang datang, Assalamualaikum. Saya ni nak bagi sumbangan beras ni. Oh boleh. Sedangkan kalau kita tak ambil pun tak perlu dah. Sebab di rumah kita sudah mencukupi untuk menampung seminggu. Tapi oleh kerana terlalu rakus dengan dunia, Kak Farida kan? Dia kata kalau aku tak ambil, rugi. Sebab orang nak bagi. Ambil juga. Jadi inilah yang menjadi penyakit utama kepada umat Islam kita ini, menjadi tumpul, menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat untuk memperjuangkan Islam. Kenapa? Sebab pemikiran mereka dikuasai oleh kecintaan yang kecintaan yang keterlaluan terhadap dunia. Yang kedua sudah tentu apabila cinta kepada dunia, mereka itu terlalu takut kepada mati. Bunyi sakit sikit cepat-cepat pergi ke hospital. Kenapa? Takut sangat kepada mati. Padahal kematian ini akan menjelma kepada sesiapa pun. Sama ada sakit ke tak sakit ke Aida, apabila sampai satu masa tetap akan mati. Allah Ta'ala menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kalau sekarang ni kamu bernyawa, maknanya kamu akan berdepan dengan kematian. Orang mati dah, dia tak mati lagi dah. Sebab dia mati dah. Jadi oleh yang demikian Kak Salina,
Lama awak ni tak muncul. Ya Allah, puas saya menelpon awak ni. Okey, terima kasih Salina. Jadi oleh yang demikian, disebabkan dua penyakit ini berlaku dalam jiwa manusia yang beriman, manusia yang Islam, menjadi penyebab manusia itu menjadi hilang kegerungan oleh musuh-musuh seluruh dunia. Jadi oleh yang demikian, sidang penonton yang saya hormati sekalian, jawapan kepada kenapa dunia, musuh seluruh dunia datang mengurumuni kita orang Islam dengan begitu mudahnya, dengan begitu tidak takutnya, dengan begitu egonya, dengan begitu sombongnya mereka dengan kita ni. Kenapa? Kerana kita. Salahnya kerana kita Kak Kasmawati. Salah kita Kak Nuriah. Salah kita Kak Faridah. Molek-molek orang nak minta poligami, menentang hebat. Ini siapa dia ni? Bukankah orang perempuan yang menentang? Orang perempuan yang menentang. Walaupun dasar poligami dibenarkan oleh Islam, tapi kenapa you all menentang? Sedangkan suami you adalah seorang yang terbaik, yang seorang yang adil, mempunyai keuangan yang mencukupi, dan kalau dia berpoligami pun tidak menimbulkan masalah. Oleh kerana terlalu rakusnya isteri-isteri di rumah, terlalu kedekutnya isteri-isteri di rumah. Jangan marah saya ni. Ni contoh, bagi contoh Aida. Kan? Terlalu tomoknya, terlalu kedekutnya, tak nak share. Sedangkan di luar sana ramai perempuan-perempuan yang memerlukan belayan kasih sayang seorang lelaki. Tu contoh. Contoh, jangan marah Usman Ismail. Bagus. Aida ni bagus sungguh Aida ni. Saya ni cukup kagumlah dengan Aida. Sudahlah perempuan muda dia. Mana seorang perempuan yang muda, lagi pula comel, cantik jelita. Tapi dia cepat faham bila kita bercakap bab-bab agama ni, walaupun sudah tentu perasaan dia tak setuju juga suami dia poligami dia kan. Tapi dia buat-buat olok-olok setuju. Tak apa dah. Ini tentang tu. Ingat baik-baik. Mana-mana semua yang menjadi murid saya, jangan seorang pun menentang. Kena menyokong. Walaupun benda ini tidak disukai. Kena setuju. Sebab benda agama ni kan. Kak Nuriah. Betul? Open-minded. Okey, betul. Baik. Saya rasa ramai marah ni anak murid kita ni. Sebab tak bagi respon. Ikut dia lah nak marah-marah. Mana? Kak Asnah kata, mana boleh share? Ini satu masalah ni. Kak Asnah ni, mana boleh share? Apanya nak share? Apa salahnya? Sebab orang lelaki dia share tak macam orang perempuan share kan. Kak Zuraidah okey menyokong. Bagus. Jom undi. Undi. Betul Aida. Buat undian. Siapa dia menyokong kata-kata saya? Siapa dia tak menyokong? Bapa pula marahnya. Ya Azwan, jangan marah. Orang perempuan kena sokong. Kena sokong. Okey? Kalau mampu, apa salahnya? Betul. Kak Kasmawati. Tok Ma ni siapa dia? Tok Ma. Terbaik Ustaz. Tok Ma ni siapa Tok Ma? Cuba Tok Ma perkenalkan diri. Kita tak berapa cam. Tak marah Ustaz, boleh layan. Okey. Cik Ani kata setuju, sokong. Okey, bagus. Alhamdulillah. Thank you. Ini yang sayanya kena sokong. Benda agama ni walaupun pahit untuk kita telan, maka kita kena telan. Sebab tujuan kita di akhirat nanti kita nak syurga. Kak Azizul memang menyokong dia. Kak Rohani, cinta pada yang satu. Allah, berat. Allah selah. Salina, Allah selah apa dianya. Ustaz kena cari contoh dulu. Ni bini ada kat depan ni tak bagi ni. Nak jadi contoh je, tapi bini kat depan tak bagi lagi. Okey. Kita baca pula hadis yang isyak dah. Tak tahu Marah tu dia. Tanya isyak pun tak nak jawab. Okey. Kita masuk kepada hadis yang ke berapa tadi? Yang ke berapa, Dek? Yang ketiga. Okey. Hadis yang keempat. Okey. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat ni, bini saya kata hadis yang keempat sesuai untuk berkahwin 4. Okey. Kita akan berhenti setakat hadis yang keempat.
Okey adikku Laili Eli, kita baca hadis yang keempat. Ada yang keempat berkaitan ilmu agama akan berangsur-angsur hilang. Mana Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut kasyidah, sampai satu masa ilmu agama ni akan hilang. Last kali di atas muka bumi ini, Abang Jang, ilmu agama sudah tidak ada lagi. Maka pada waktu itu semua ustaz-ustaz kita akan berbogel, ustaz-ustazah kita akan berbogel. Kenapa? Sebab hukum sudah tidak ada lagi. Sekarang pun hampir nak berbogel berlaku dah. Hampir nak berbogel lah sekarang. Jadi, bagaimana cara Allah Ta'ala mengambil ilmu dia? An Abdullah Umar bin Al-As yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abdullah Umar bin Al-As berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus daripada dada-dada manusia. Nur Izzati, Nabi kata Allah Ta'ala bukan mengambil ilmu dengan cara Allah Ta'ala sentak sekaligus dari semua dada-dada manusia. Bukan begitu. Tetapi cara Allah Ta'ala mengambil ilmu, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi cara Allah Ta'ala menghilangkan ilmu dengan cara Allah mematikan alim ulama. Cuba kita tengok sekarang alim ulama lepas seorang-seorang mati. Lepas seorang-seorang mati. Kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Yang ni tak boleh digunakan kepada alim ulama. Alim ulama ni sudahlah apabila patah payahnya untuk tumbuh. Kemudian apabila hilang, terlalu sukar untuk digantinya. Itu berlaku pada para alim ulama. Tapi kepada benda lain barangkali, ya peribahasa ini boleh digunakan kepada perkara-perkara yang lain. Tapi kepada para alim ulama tak boleh digunakan peribahasa ini. Baik, hatta idza lam yatruka aliman, sehingga apabila sampai satu peringkat orang alim sudah tidak ada lagi di atas dunia ini. Orang-orang yang alim sudah tidak ada. Yang ada ustaz-ustaz macam gitu je ada. Orang yang banyak ilmu, orang yang pakar-pakar agama ini sudah tidak ada lagi. Cuba kita tengok berapa ramai di kalangan tok guru kita sudah pun meninggal dunia. Baik pengganti kepada tok guru ada? Tak ada. Ada ustaz-ustaz gitunya. Kan? Baik, pada waktu itu ittakhadhan nasu ru'usan juhanan. Pada waktu alim ulama ini tidak ada gantian lagi. Apabila mati maka tidak ada lagi gantian. Maka di waktu itu manusia ramai akan melantik menjadi ketua. Mereka adalah di kalangan orang-orang yang jahil. Orang yang tak tahu ilmu lantik. Kenapa? Kalau kita tengok dia boleh jadi tu imam. Kita tengok dia baca Quran. Entah bacaan dia betul kata betul, lantik dulu. Lantik dulu. Sekarang ni banyak berlaku begitulah. Kadang-kadang belum lagi kita tes bacaan dia. Ni tolonglah ambil ni keluarga kita ni. Tolong ambil dia. Sebab lama dah dia keluar daripada universiti. Tapi tak boleh nak mengajar. Jadi universiti mana? Universiti Islam. Background dia Islam. Tapi bukan pandai pun. Dia ambilnya orang ini. Maka fasu'ilu. Apabila dilantiknya orang itu menjadi ketua. Maka ditanyalah orang itu sesuatu yang berkaitan dengan agama. Faftau bi ghairi ilmin. Apabila ditanya sudah tentu dia akan menjawab. Ini kaedah orang akhir zaman. Manusia akhir zaman ni apabila ditanya dia tidak akan diam. Apatah lagi untuk mengaku dia tak tahu, dia tidak akan mengaku. Kokok mana pun dia usaha juga untuk menjawab. Soal betul tak betul, no problem. Itu bukan kerja dia. Kerja dianya jawab dulu. Faftau bi ghairi ilmin, lalu dia menjawab dengan ketiadaan ilmu. Maka di waktu itu fadallu, dia dalam kalangan terdiri dari kalangan orang yang sesat. Wa adallu, dan dia pula menyesatkan orang. Sudahlah dia tu tak tahu, dia menyesatkan diri dia tu sesat. Kemudian dalam keadaan dia sesat, maka dia boleh menyesatkan orang lain. Jadi beginilah yang berlaku pada hari ini. Kita tengok ramai di kalangan masyarakat kita yang sesat. Kenapa? Kerana yang menjadi ketua mereka adalah di kalangan orang yang tidak mempunyai ilmu yang secukupnya. Cuba kita lihat. Cuba kita lihat pada masa kini unsur-unsur untuk memertabatkan institusi agama. Cuba kita tengok. Sekolah-sekolah pondok yang melahirkan ulama-ulama tidak lagi wujud. Tidak lagi wujud sekarang. Hak ada akan hilang, akan mati. Sekolah-sekolah tahfiz tidak diberi sokongan. Mana peruntukan kerajaan tidak ada.
Akhir-akhir ni dia ada peruntukan kerajaan kepada sekolah tahfiz. Itu pun sekolah tahfiz yang daftar. Yang tidak daftar, tidak diberinya. Mana sepatutnya tak. Kita jangan mengambil kira soal daftar ataupun tidak. Soal sekarang ada apabila ada orang yang nak menolong institusi agama ni untuk menyebarkan syiar Islam, kita kena support dia. Jadi kalau yang tak daftar, kita support, kita beri bantuan yang tak berapa banyak, asalkan beri. Kenapa? Sebab secara tak langsung dia membantu institusi agama untuk penyebaran dakwah ini. Tapi sekarang kita nampak macam seolah-olah lepas batuk di tangga belaka. Baik kita manusia, rakyat jelata, kena fikir bersama-sama. Ingat baik-baik. Jadi sekolah-sekolah agama, institusi agama, sekarang ini memang tidak wujud dengan begitu banyaknya. Tidak seperti mana berlaku di zaman dulu. Tetapi institusi pengajian yang berkaitan dengan dunia bercambah dengan begitu banyak. Banyak yang berlaku pada hari ini. Nak masuk yang swasta pun boleh, nak masuk yang kerajaan pun boleh. Yang paling penting ada kemahuan, masuklah. Jadi yang agama ni tidak mendapat sambutan. Jadi oleh yang demikian, tepuk dada tanya iman. Mu sekarang mu nak mati ke mu nak kekal hidup? Sudah tentu mu tidak akan kekal hidup. Mu akan mati. Bila mu mati, mu nak bawa apa dia? Aida, cuba kita tengok sekarang. Berapa ramai orang tua kita mati, anak dia boleh semayang mayat. Kak Nur Mazian, cuba tengok sekarang. Anda kata berlaku malam ni lah ayah dia mati. Ada anak dia semayang mayat? Tak ada. Ada anak dia gali kubur? Tak ada. Ada anak dia turunkan dia dari kubur? Tak ada. Ada anak dia buat tali? Tak ada. Semua tak ada belaka. Jadi oleh yang demikian, kalaulah tidak ada belaka, maka kita pada hari ini, apa kata kita bergandeng bau, kita memertabatkan institusi agama, paling tidak keberkatan kita menyanjung, menyokong institusi agama ini, keberkatan dia akan masuk kepada kita, maka tempiasnya kita akan dapat juga. Harapan kita Allah Ta'ala masukkan kita semuanya ke dalam syurga. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Ada yang keempat, pagi esok ada yang kelima, iaitu umat Islam akan mengikut langkah-langkah orang Yahudi dari sejengkal ke sejengkal, dari hasta